Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan tunjukkan cara untuk mendigikan peta. Okay, sebelum tu ini merupakan tugasan kumpulan untuk bahagian penggunaan software. Okay, sebelum kita mendigit, kita perlu kena pasti kawasan yang kita ingin mendigitkan. Okay, kita perlu buka di open Google Earth. Kemudian kita cari kawasan yang ingin dikaji. Contohnya kita kaji di Soho, London. Okay, kita search dia. Okay, dia akan bergerak ke kawasan yang ingin dikaji lah. Okey, seperti yang telah kita dapat lihat. Okey, ini merupakan kawasan Soho di UK. Okey, kemudian kita perlu tambahkan item dia. Ini kita boleh setting di pada kawasan edit. Okey, di sini kita edit layer dia, kita item-item yang kita perlukan untuk dilihat. Contohnya kita lihat jalan. Okey, jalan. Kita lihat keadaan kawasan. Okey, kita lihat kawasan. Kita border dan labels. Okey. Lagi kita perlu letak yang mana mengikut kesesuaian lah. Okey. Seterusnya sudah selesai kita pasti kawasan, kita perlu buka Smart Gis. Kita perlu link dengan Google Earth. Okey, kita login supaya dia Google Earth is connected. Okey, kita refresh kod dia. Okey, longitude latitude dia, dan kita import image tadi. Kita save dulu sebelum tu. Okey, kita letak Soho London. Okey, save. Okey. Okey, ini adalah kawasan Soho London yang telah kita kenal pasti. Seterusnya kita untuk membuat dia punya digitize peta jalan bangunan, kita perlu untuk view dulu map projecting. Kita setting unit dia 51 degrees, coordinate system kita apply. OK, add layer, new layer. Contoh kita letak polygon. OK, kita letak sebagai bangunan. OK, ini kita boleh mulakan contoh. OK, contoh. Okey, seterusnya apabila kita sudah membuat satu polygon, okey, kita boleh edit dia punya warna dan sebagainya lah. Okey, di sini kita dapat lihat. Okey, kita pergi layer properties. Okey, general dia, color dia. Okey, color kita boleh setting dia berwarna hijau contoh. Okey, kemudian kita okey, ini untuk dia punya line luar, dan ini untuk dalaman dia. Okay, kita apply. Okay, begitu juga untuk yang seterusnya lah. Contoh jalan mewakili warna hitam, pokok-pokok warna hijau, dan kawasan-kawasan yang contoh seperti air warna biru. Okay.
Okey, sekarang sudah selesai kita mendigitkan kawasan. Okey, kita boleh tutup map ni, kita boleh nampak hanya kawasan kajian saja yang ada. Okey, biru mewakili bangunan, uh, dan line mewakili jalan raya. Manakala line besar ini yang tebal ni menunjukkan border lah untuk kawasan ni. Okey. Dan seterusnya taburan kolera mewakili warna merah, hijau palms. Okey. Okay, sekarang kita dah buka SmartJS. Kita perlu masukkan data. Kita cari dulu folder dekat mana. Kena pastikan data kita tu dalam format shapefile. Ini adalah data untuk kematian disebabkan oleh kolera dan yang ini pula adalah PAM, kawasan saliran. Okay, sekarang kita masukkan peta pula. Peta pula mesti dalam format TIF. Okey, sekarang dah masuk. Apa yang kita perlu lakukan adalah dengan tekan kepada surface, kita pergi ke contour surface analysis. Kita nak buat kontur berkenaan dengan kematian disebabkan oleh kolera. Okey, yang ini kita simpan file. File ni adalah peta. Peta kontur tu dalam bentuk shapefile. Sebab nanti kita akan masukkan dekat dalam layer. Okey, so dekat sini dia telah menunjukkan terdapat 98 kontur. Jadi kita pergi masukkan peta yang kita dah simpan tadi berkenaan dengan kematian disebabkan oleh kolera. Pun pilih dalam format shapefile. Okey, kalau ni macam ni dah nampak terhasil. Jadi kita boleh tukar dia punya colour sebab warna pun ungu tak berapa jelas sangat. Dia tukar kepada warna yang lebih gelap iaitu warna hitam. Tu sekarang dah terhasil. So sekarang kita nak buat berkenaan boarding thin surface analysis. Kita masih mengekalkan data yang sama. Cuma untuk thin surface ni kita menggunakan data PAM. Jadi kita pergi kat surface and klik kepada boarding thin surface analysis. So kita pilih data PAM. Okay, after tu kita boleh simpan file berkenaan dengan thin surface. Okay, jadi kita tekan. Okay, sekarang dia telah menunjukkan terdapatnya 17 thin surface yang telah terbina. Okay, kita klik pangkal dan kita pergi masukkan peta yang telah kita siapkan berkenaan dengan thin surface analysis. Okay, untuk building thin surface ni, kawasan yang ditunjukkan adalah merupakan kawasan PAM. Di mana kawasan PAM ni terdapatnya kematian disebabkan oleh kolera. Okey, seterusnya kita akan tukarkan kepada bentuk 2 dimensi kepada 3 dimensi. Sama je cara dia di mana kita akan klik kepada surface and klik 2 dimensi to 3 dimensi. Tapi kita menggunakan data kontur ya, data yang telah kita bina, data kontur berkenaan kematian disebabkan oleh kolera. Sama je cara dia macam kita buat analisis tadi, kita masih perlu simpan file peta tersebut. Sebab kita akan gunakan dan masukkannya pada layer. Dan masih lagi menggunakan
peta yang punya format shapefile. Lepas tu kita akan angkar dan juga pergi masukkan peta tersebut. Okay, selepas itu kita perlu klik kepada 3 dimensi di mana peta kat belakang ni akan hilang nanti. Okay, tapi sebelum tu kita tukar dulu warna sebab tak berapa jelas sangat warna. Okay. So, peta belakang tu akan hilang. Lepas tu kita boleh adjust dekat bahagian tepi dan bawah ni untuk nak nampak bentuk dia 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi untuk data kematian ni ketinggian dia tak berapa tinggi sangat. Maksudnya bentuk 3 dimensi tu tak berapa nampak sangat lah, tapi dia ada lah. Mungkin kalau dalam bentuk 3 dimensi, kita akan lagi faham untuk nak analisis berkenaan data dengan kolera. Macam ni dan boleh nampak bentuk 3 dimensi berkenaan dengan data kematian. Okey, bila kita dah buat peta pada 3 dimensi ni, kita boleh tengok dia punya ketinggian maksimum, ketinggian minimum untuk peta 3 dimensi. Dengan cara sama je, kita perlu pergi ke surface tadi dan perlu pergi ke calculating area and volume of surface. Okey, macam ni dia dah tunjukkan ketinggian maksimum, minimum, 3 dimensi, 3 dan 2 dimensi. Tu je.